juta. So, pecahan dalam juta, 1/5 juta sama juga dengan berapa? 1/5 juta sama juga dengan berapa? Cuba komen sikit 1/5 juta. RM200,000. Okey, kalau 3/5 maksudnya kita gandakan 3 kali. Jadi 3/5 juta sama juga dengan RM600,000. Okey, ini boleh faham tak? Fahamkan ini dulu. Okey? So, setahun. 3/5 okey setahun. Bilangan beg sekolah yang dihasilkan setiap bulan adalah sama. Itu kan jumlah beg sekolah yang dikeluarkan dalam masa 5 bulan. Okey, dia ada banyak kaedah untuk buat soalan ni. Okey, cikgu terangkan salah satu kaedah lah. Iaitu 5 bulan, dia nak 5 bulan. Okey, setahun 12 bulan. Bermaksudnya 5 per dengan 12, awak darab dengan 600,000. Ini adalah kaedah yang pertama. Boleh faham? So, cuba kira jawapan. Cikgu nak kira, anda kira, cikgu dah buat dah ni, awak kira jawapan. 600,000. Okey? Okey, Danila tak ada apa, boleh tak ada masalah. Atifah tak faham. Okey. Atifah tak faham kat mana tu Atifah? Tak faham kat mana? Okey. 1/5 juta sama juga dengan 200,000. Kalau dia kata 3/5 juta bermaksud kita darab dengan 3, iaitu 200,000 tambah 200,000 tambah 200,000 sama juga 600,000, ataupun 200,000 darab dengan 3 sama juga dengan 600,000. Okey, boleh faham tak? Okey. 1/5 juta sama dengan 200,000. Okey, 3/5 maksudnya 3 darab 200,000, jawapannya 600,000. Okey, kemudian kita nak kira 5 bulan daripada setahun. Okey, caranya adalah kita buat 5/12, iaitu 5 bulan daripada 12 bulan, iaitu 1 tahun. Okey, yang ini boleh faham tak formula ni? Okey. Boleh faham tak? Okey, kalau faham, komen faham. Okey, so kita kena kira 12 darab berapa? 600,000. Jadi 12 darab berapa? 50,000. Okey. So 50,000 darab 5 jadi 250,000. Terus dapat jawapan untuk 5 bulan ni. Boleh faham tak? Ini salah satu kaedah yang pertama. Untuk kaedah yang kedua, cikgu akan kongsi sikit kaedah yang kedua. Macam mana kita nak buat? Ini kalau dah salin, yang mana yang dah salin, teruskan. Yang mana yang belum, teruskan enggak salin sampai habis. Cikgu nak tunjuk kaedah yang kedua bagi anda faham. Kaedah kedua, 1/3/5 juta ni sama juga dengan 600,000. Okey, yang ni jelas tak? Macam mana boleh dapat 600,000? Cikgu Akib. Okey, jelas tak macam mana boleh dapat 600,000? Okey, jelas ya. Akilah. So, dia nak 5 bulan. Setahun ni 600,000 setahun. Jadi kita kena bahagi dengan 12 bulan. Kita akan dapat 1 bulan 50,000. Ini jelas tak? Ini kaedah yang kedua. Apa boleh digunakan tak? Okey, so dia nak 5 bulan. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena darab dengan 5. 250,000.
ribu. Okey, boleh faham tak? Maksudnya kita darab dengan 5 bulan. Darab dengan 5 bulan akan dapat 250,000. Sama juga dengan jawapan kaedah yang pertama tadi. Mana satu kaedah pun boleh guna. Boleh faham tak? Cikgu tulis jelas. Okey. Faham tak apa yang saya sampaikan? Kalau faham, sila komen faham. Kalau faham, sila komen faham. Kita akan cuba soalan yang seterusnya. Kalau yang mana yang faham, komen faham. Cikgu nak pastikan semua orang faham sampai saat ni. Okey. Okey, Puan Halida membeli 5 liter cecair. 5 liter cecair. Dia cecair W. Dia menggunakan 3/10 daripada isi padu cecair W itu. Berapakah isi padu dalam ml cecair W yang masih tinggal? Yang masih tinggal. Okey, dia guna 3/10. Salah satu kaedah kita boleh buat 3/10 darab dengan 5 liter. Jadi apa yang kita perlu buat adalah 5 liter ni kita kena tukar dulu. 5 liter kita tukar dalam ml. Sebab dia nak jawapan dalam ml. Boleh faham tak? Kalau faham, komen faham. Sebab kita tak boleh kira jawapan akhir dalam liter. Okay. So kalau liter ada 4 digit. ml ada 4 digit. So 5,000 ml. 5 liter sama dengan 5,000 ml. Okay. Kemudian dia kata 3/10 daripada isi padu cecair itu. Dia menggunakan 3/10 daripada isi padu cecair itu. Berapakah isi padu yang masih tinggal? Yang masih tinggal. So, kita ni cikgu tunjukkan konsep dulu bagi awak faham. 3/10. Kita buat 10 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petak. Bermaksudnya ini adalah 5,000 ml. Setakat ni boleh faham tak? Jelas tak kat sini? Cikgu tunjukkan dulu dia punya konsep dulu. Nanti kalau soalan akan datang, awak dah faham konsep, awak boleh buat kaedah yang kedua. Okay? Ini kaedah yang pertama. Jadi dia kata 3/10 daripada isi payung. Dia telah menggunakan 3/10. So kita coretkan 3. Okay. Berapakah isi padu yang tinggal? First kali kita kena kira satu kotak ni mewakili berapa mililiter. Semua sekali 5,000. Kalau 5,000 bahagi dengan 10, jadi sama juga dengan 500 ml untuk satu kotak. 500 ml. Senang je. Sebab dia 10 kotak, buang sifar kat belakang akan jadi 500 ml. Ini boleh faham? Jelas tak? Satu kotak ni mewakili 500 ml. Boleh jelas tak? Kalau jelas sila Atifah kat mana yang tak faham tu? Nurul jelas. Okey, ini mewakili 500. Okey, dia kata jelas faham juga. Okey, baik. Dia kata yang masih tinggal, yang mana yang masih tinggal? Yang mana yang masih tinggal? Yang ni, nampak tak? Yang ni masih tinggal. Yang ni dah digunakan. Yang masih tinggal ya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini soalan UPSR ni. UPSR sebenar. Ada 7 kotak. Ya, Lutfi habis pukul 4 kali ikut kan. Sikit lagi saya nak habiskan soalan ni. 7 kotak. So, 500 ml ni mewakili satu kotak darab dengan 7. Kenapa darab dengan 7? Sebab ini adalah baki yang tinggal. Boleh faham tak? 7 kotak ni baki yang tinggal. Jadi, 500 kali dengan 7 jadi 3,500 ml. Itu adalah baki. Ini adalah jawapan baki yang tinggal. Okey, boleh faham Putri? Boleh faham tak? Boleh faham? Ini konsep. Konsep. Awak boleh buat kaedah kedua iaitu semua sekali 10. 10/10.
dah guna 3, dia akan tinggal 7/10. Ini boleh faham. Kalau awak dah advance ni, terus tulis 7/10. Boleh faham tak? Sebab dia dah guna 3/10. Ni kaedah yang, saya tunjuk dulu. Kaedah yang kedua iaitu 7/10. Sebab dia dah guna 3, tinggal baki ni adalah baki 7. So awak darab dengan 5,000 ml. Okey. Ini awak faham tak? Faham tak? Dia punya Atik faham tak Atik? Boleh faham? Ini kaedah yang apa? Kaedah yang kedua. Tadi kaedah pertama, ni kaedah kedua. Ini awak boleh darab je. Ni awak potong. Okey. Okey. Terus awak darab 7 darab 5 sama dengan 3,500. Sama je jawapan dia. Boleh faham tak? Ini adalah kaedah yang kedua. Kalau awak dah mahir konsep yang pertama tadi, awak terus buat kaedah kedua. Boleh faham tak? Nurul, Nazihah boleh faham? Akilah boleh faham? Okey. Atifah boleh faham? Nurul Syamina boleh faham? Okey. Nur Syazlina boleh faham? Okey. Kalau faham, sila komen faham. Okey. Faham, bagus. Cikgu nak pastikan semua yang ada kat sini faham. Okey, baik. Kucing. Kenapa dengan kucing tu? Okey, baik. Okey, cikgu nak bagi satu lagi contoh. Boleh tak awak tunggu sekejap? Cikgu nak bagi satu lagi contoh soalan UPSR. Ini soalan sebenar UPSR. Tadi dalam bentuk pecahan, kita nak soalan dalam bentuk peratus, boleh? Tunggu sekejap, jangan ke mana-mana. Kita habiskan ini dulu. Okey. Dalam sebuah bako terdapat 40 biji apple, 150 biji mangga, 20% daripada mangga. Nampak perkataan mangga. Mana mangga? Ni. 20% telah rosak. Hitungkan jumlah bilangan apple dan mangga yang elok. Jadi 20% yang rosak, 100%. Okey. Tolak dengan 20%. Kenapa kena tolak dengan 20%? Sebab dia 100% ni jumlah keseluruhan buah mangga. Okey. 20% telah rosak. Jadi kita tolak aja. 100 tolak 20, jawapannya adalah 80%. Okey, takat ni boleh faham tak konsep dia? Boleh faham tak? Okey. Satu lagi soalan. Satu je kita last. Satu minta tunggu sekejap sebab ni soalan UPSR. Okey. Telah rosak. Kemudian dia nak apple dan mangga yang elok. So kita kira dulu mangga. 80% per dengan 100 darab dengan 150. Boleh faham? Okey, sekarang ni awak kira dulu 80 per 100 darab dengan 150. Apa jawapan dia? Cuba komen sikit apa jawapannya. Cikgu, soalan ni kebat ke tak? Kebat lah, soalan senang je. Mana ada soalan kebat susah? Okey. 120. Atik, salah tu Atik. Macam mana dapat 940? Okey. 120. So, jawapan dia adalah 120. Okey, ini untuk buah mangga yang elok. So, kita 120 biji tambah dengan 40 biji apple. Ni mangga. Okey, ni boleh faham tak setakat ni? Setakat